Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, jom kita belajar Bahasa Melayu tahun 4, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang keempat, iaitu indahnya budaya, halusnya seni. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-11, iaitu Seni Penyeri Kehidupan. Jadi anda semua bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 67. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu objektif dan aktiviti pembelajaran kita untuk kali ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid sekurang-kurangnya dapat, yang pertama, membaca satu perenggan cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, menyampaikan cerita dengan menarik dalam bentuk persembahan. Manakala aktiviti pembelajaran kita pula ialah yang pertama, murid melihat gambar tentang dokoh sebagai set induksi. Yang kedua, murid membaca petikan secara mentalis dan kemudian secara mekanis. Yang ketiga, murid memahami perkataan sukar dan isi petikan dengan mendengar penerangan guru. Yang keempat, murid berbincang dalam kumpulan untuk membuat persembahan cerita. Dan yang terakhir ialah murid membuat persembahan cerita secara berkumpulan manakala murid lain menilai persembahan. Baiklah, jom kita lihat terlebih dahulu mengenai petikan yang terdapat dalam buku teks kamu yang bertajuk Cantiknya Dokoh. Jadi nanti kita akan fokuskan petikan perenggan demi perenggan. Baiklah, jom kita lihat terlebih dahulu. Apakah itu dokoh? Baiklah, ini merupakan dokoh. Dokoh ialah kerongsang besar. Saya ulang, dokoh ialah kerongsang besar, yang mana kita boleh lihat seperti dalam gambar ada pelbagai bentuk dan juga pelbagai corak. Jadi memang agak unik kalau dipakai. Baik, inilah gambar dokoh. Baik, seterusnya kita akan pergi perenggan demi perenggan. Baiklah, kita lihat perenggan yang di atas terlebih dahulu. Pada suatu petang, Najwa sedang membantu ibunya mengemas almari pakaian. Tiba-tiba, dia ternampak perhiasan yang cantik di dalam sebuah bekas. "Wah, cantiknya," kata Najwa sambil memegang bekas yang berisi perhiasan itu. "Apakah nama perhiasan ini, Ibu?" tanya Najwa. "Itulah dokoh," jawab Puan Suraya. Jadi anda juga boleh lihat gambar di bawah ini. Antaranya ada beberapa jenis corak dan juga bentuk dokoh. Baik, seterusnya, dokoh atau kerongsang besar ialah alat perhiasan tradisional kaum Melayu. Alat ini diperbuat daripada timah atau tembaga. Dokoh dipakai oleh lelaki dan wanita Melayu dengan cara menggantungkannya pada leher. Terang Puan Rohaya. Jadi kita nampak inilah dokoh yang mana dipakai ataupun digantungkan di leher. Dan juga diingatkan juga dokoh boleh dipakai oleh lelaki dan juga perempuan kerana diperbuat daripada timah ataupun tembaga. Baik, seterusnya perenggan yang terakhir ialah kita boleh lihat juga
Menurut Puan Rohaya lagi, dokoh dicantumkan bertingkat-tingkat pada seutas rantai. Biasanya, dokoh mempunyai 3 tingkat. Perhiasan itu mempunyai motif alam semula jadi seperti awan larat, pucuk rebung dan daun sukun. Kita boleh lihat pucuk rebung. Nampak motif pucuk rebung diambil daripada alam semula jadi dan dijadikan bentuk ataupun corak pada dokoh. Kemudian sukun. Nampak sukun. Baik, seterusnya. Lengkap sudah petikan kita sambil diberikan penerangan supaya kamu lebih faham. Jom kita lihat sedikit soalan yang terdapat di bahagian bawah dalam petikan ataupun dalam muka surat sebentar tadi, iaitu bilakah alat perhiasan diri seperti dokoh biasanya dipakai? Baik, jadi jawapannya, alat perhiasan diri seperti dokoh biasanya dipakai semasa majlis perkahwinan, majlis kebudayaan dan majlis keramaian. Baiklah, jadi lengkap sudah pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan apa yang kita belajar mampu memberi manfaat. Seterusnya yang paling penting, mampu meningkatkan penguasaan anda semua dalam subjek bahasa Melayu. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.